Nas dan saya, dan pastinya kalau anda dah melihat mendengar apa yang kita bincangkan ni, tekanan darah tinggi ni kan antara orang kata pembunuh senyap. Kita semua tahu apa benda, we know, kita tahu, tapi masalahnya adakah kita melakukan sesuatu perubahan dalam kehidupan kita. Ialah mungkin cara pemakanan, tak ada senaman. Dan sejak Sofia pakai pakaian merah ni pun saja je ni. Kadang menaikkan darah tinggi kita juga kan. Merah ni merah menyala. Tapi saya nak kongsikan sedikit fakta ya, menurut National Health Mobility Survey 2020, hampir 30% rakyat Malaysia menghidapi penyakit hipertensi atau darah tinggi. Maknanya 3 dalam 10 rakyat Malaysia ya. Semuanya kerana gaya hidup atau mungkin ada ciri-ciri yang tertentu. Kita bersama dengan Dr. Wan Zul Haikal Hafiz Wan Zukiman, pakar perunding nefrologi intervensi di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat penting topik ni pagi ni. Ya, memang sangat penting. Sangat penting. Sebab kita bercerita dengan doktor tadi. Menurut doktor, kebanyakan daripada pesakit-pesakit beliau berumur 30 tahun ke atas. Sangat muda. Anda termasuk terangkum di dalam kategori ini ya. Jadi doktor, kalau kira peratusan tu tinggi ya? Tinggi. Kalau macam Nas cakap tadi, 3/10. 3/10 Wah. Bayangkan kalau kita dah 3 ni, salah seorang daripada kita barangkali. Barangkali yang pakai merah, yang pakai merah lah selalunya kan doktor. Kan? Doktor cakap macam ni pagi-pagi, kita dah tiba-tiba macam takut statement dia doktor. Dia kita. Tapi ada yang mengatakan lelaki ni yang lebih orang kata prone ataupun lebih terdedah. Betul. Lelaki lebih cenderung. Kalau kata dari segi kita lihat daripada survey yang tadi yang Nas tekankan tadi, memang 50% lebih. Memang lelaki. 50% lebih. Memang lelaki. Adakah mereka sudah berkahwin atau tidak? Itu soalan lain. Topik lain. Berwaspada dengan satu episod kita kena ambil untuk diskusi, tapi kita bergurau saja di pagi hari ini. Sebenarnya ia sesuatu yang sangat serius sebab seperti Sofia katakan tadi, kita tak nampak pembunuh ni kan. Boleh doktor tolong ulaskan sedikit kenapa? Kita tak nampak pembunuhan, orang kata bukan kata pembunuhan, penyakit ini disebabkan oleh awareness. Kita punya kesedaran tahap kesihatan kita. Dan kita dapati kebanyakan rakyat Malaysia ni tidak mengamalkan satu sikap. Sikap di mana ingin mengetahui tentang kesihatan. Jadi mereka tidak melakukan ujian kesihatan yang baik dan mereka tidak mengetahui. Dan kadang-kadang simptom ini dia orang ingat macam biasa saja. Sakit kepala, penat-penat, sakit dada sikit-sikit. Itu mungkin orang kata benda tu biasa. Lepas buat kerja penat ke macam mana tu. Tapi walhalnya sebenarnya itu adalah mungkin salah satu simptom darah tinggi. Bila kita menyentuh, maaf Nas, menyentuh tentang tanda-tanda ni, adakah semua tanda yang disebutkan oleh doktor, contohlah sesak nafas, sakit dada, penat dan sebagainya, adakah kena ada gabungan semua simptom itu untuk confirm darah tinggi, ataupun salah satu dah cukup untuk jadi orang kata petanda awal? Ya Sofia, hanya cukup satu pun cukup dah. Ya, satu. Macam contoh, for example, kalau katakan seseorang itu dapat sakit kepala yang kerap. Selalu dapat sakit kepala. Lepas tu dia ingat, just rehat saja, pergi rehat, sakit kepala hilang. Walau sakit kepala, rehat tu adalah macam salah satu intervensi untuk kita menurunkan tekanan darah kita. Tapi bila kita melakukan sesuatu atau stres, tekanan darah akan naik balik. Dan sakit kepala datang balik. Jadi apa yang kita dapati apabila rakyat Malaysia menghadapi simptom-simptom seperti ini, kebanyakan yang saya tanyalah ya, daripada pengalaman saya sendiri, tak nak tahulah, lagi tak tahu lagi baguslah. Kan macam tu. Jadi doktor, untuk saya tak pernah sabar. Doktor macam mana? Tak pernah sabar, tak boleh. Memang kena tahu. Bila you ada simptom yang rasa itu adalah bukan diri you, you sepatut berjumpa doktor. You sepatutnya melakukan ujian saringan kesihatan. Itu yang memang sepatutnya. Bukan membiarkan saja. Apa yang antara yang akan dilakukan oleh doktor sendiri bila doktor ada syak di mana seseorang ini ada darah tinggi? So kalau katakan seseorang itu ada darah tinggi, menjumpa kita, apa yang kita buat, kita akan buat ujian dengan tekanan darah tersebut. Dan apabila kita lihat, tekanan darah dia tinggi, dan kita akan tanya tentang history, apa dia punya sejarah kesihatan dia. Dan seterusnya, kalau kita rasa ini perlu dirawat, kita akan terus rawat. Kalau kita rasa, mungkin faktor stres, faktor kerja ataupun faktor benda-benda lain, dan kita akan minta dia datang balik kepada kita untuk melakukan beberapa lagi ujian sebelum kita kata dia ni pesakit darah tinggi. Jadi sebelum kita ke rawatan dan sebagainya, saya nak tanya, adakah
penyakit hipertensi atau darah tinggi ni eksklusif hanya gaya hidup yang kurang sihat ataupun mungkin ada faktor-faktor lain? Banyak faktor-faktor yang kita boleh kita listkan punca kenapa darah tinggi ini berlaku. Salah satu gaya hidup lah, cara pemakanan dan sebagainya. Tetapi ada juga disebabkan oleh hormon. Hormon ataupun disebabkan oleh penyakit buah pinggang sendiri pun boleh menyebabkan tekanan darah tinggi kita ni melambung. Dan selain itu juga ada faktor-faktor genetik yang boleh kita syorkan, tapi kebiasaannya untuk kita katakan ni masalah genetik, kita perlu cek semua benda dulu. Daripada segi jantung, buah pinggang, hormon dan sebagainya. Barulah kita kata, oh ini adalah keturunan. Baik. Dan okey, mungkin ramai yang merasakan tak pula ada darah tinggi. Biasalah semua siapa yang tak ada darah tinggi. Sebab itu ramai. Ada yang berkata begitu. Tetapi kalau kita biarkan, kalau diabaikan, kita buat tak tahu je keadaan kisah kita tahu kita ada masalah tapi dibiarkan, apakah impak jangka masa panjang dan apakah yang akan berlaku kepada pesakit tersebut, doktor? Okey. Masalah komplikasi dengan darah tinggi ini memang besar. Okey, salah satu punca yang menyebabkan kematian dari segi macam mana? Serangan jantung. Dia adalah salah satu punca kenapa berlakunya serangan jantung dan juga menyebabkan stroke. Stroke yang boleh kita katakan bila seseorang itu kena stroke, dia terlantai, dia duduk sahaja dan berbaring dan tak boleh buat apa-apa dan sebagainya. Dan di samping itu juga dia boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang yang teruk di mana boleh menjurus ke arah dialisis. Wow. Hanya sebab kita ni buat-buat tak nak tahu tentang taraf kesihatan kita. Itulah dia. Jadi darah kita ambil sambil lewa. Jadi kat sini kita nak tahu macam mana kita boleh ambil bacaan kita di rumah. Semestinya mesin untuk mengambil tekanan darah kita ni sekarang boleh dijumpai di mana-mana saja kan, doktor? Betul. Jadi sekarang ni kita nak bergantung kepada data. Sebab Sofia umurnya... Awak dari tadi dengan umur saya, 30. Saya 34 tahun. Wah, awak cakap betul-betul. Saya seorang wanita yang saya tak kisah. Lagi saya melanjut usia, saya bangga sebab kehidupan yang sangat cantik. Tetapi, apa yang kita tahu ni, bila kita lanjut usia, kesihatan kita pun kadang-kadang berubah juga. Betul. Jadi, doktor sendiri membawakan satu mesin bacaan darah tinggi. Betul lah yang kita nak. Jadi, kita nak syorkan di sini bahawa kita ada jurang umur. Saya 45 tahun. Sofia pula 34 tahun. Jadi, bacaan dia mungkin berbeza. Betul, doktor? Betul. Mungkin berbeza. Jom kita cerita tentang data pula dah macam mana. Nervous ni. Anda pula. So saya nak kena ambil darah tinggi ni. Betul. Nas lah, Nas. Okey. Kepada isteri saya, kalau bacaan saya tinggi, bukan pasal awak, worry. Saya sayang isteri saya, insyaAllah. Kadang-kadang tekanan hidup dia lain. Jadi kan doktor sebelum sebenarnya tu macam melakukan yalah ini kan, adakah terdapat antara perkara yang tak boleh dilakukan? Okey, perkara yang kita tak boleh lakukan ialah kita jangan minum kafein. Jangan minum kafein. Jangan minum kopi ataupun minuman tenaga sebelum kita mengambil tekanan darah. Dia akan menyebabkan tekanan darah kita akan naik nanti. Betul. Duduk tak? Tak ada. So kalau boleh kita bangun pun jangan baru bangun terus buat ke? Betul. Jangan bangun dengan terus buat. Kita kena relax, duduk dalam keadaan yang tenang dalam masa 1 hingga 5 minit. Lepas tu kita boleh pasangkan kita punya cuff ni. So inilah dia. Pengikat. Saya jadi nurse. Doktor buatlah. Okey. Saya buat salah pula. Jadi ada satu lagi sebab kenapa kita bawa meja dan kerusi. Bila kita ambil bacaan ni, tangan harus berada di paras dada dan jantung. So macam ni okey. Betul. Betul. So kita tengok dekat sini dia ada petanda. Ada tanda kat situ untuk kita lihat macam mana kita nak ikat dia betul-betul di tengah ini. Dan terus kita ketatkan dia dan tarik dan Okey. Kan? Ready Nas untuk dia tekan. Okey. Jadi kita tengok dulu tinggi atau rendah. Sofia pun boleh tekan. Kita tekankannya start ya. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Dan secara purata ni kita kena buat lebih dari sekali kan? Betul. Kita kena buat at least kurang-kurangnya 2 kali atau 3 kali. 2-3 kali untuk purata. Bukan purata lah. At least kita dapat yang paling rendah yang kita nak lah. Mungkin tinggi sikit sebab saya tengok doktor ni terlalu tampan. Di set. Jadi saya mungkin bergegar sikit. Bacaan paling tertinggi sebelum dia menurun ni adalah 155. InsyaAllah. Belum lagi. Belum habis lagi lah. Jadi kita jangan dengan yang tinggi, kita tunggu dia turun dulu. Tunggu sampai dia betul-betul. Sampai dia tit gitu. Okey, baru saya tahu. Nampak sangat tak pernah pergi cek Sofia.
Kena check ni, Sofia. Ya, doktor tengokkan ya. Kita Oh, ini cantik ni. Cantik. Boleh diterima ni. Boleh diterima. Boleh diterima. Apakah bacaannya normal sebenarnya? Okey, bacaan kalau kita tengok kat sini dia ada tulis systolik dengan diastolik. So biasanya doktor akan tekankan bahagian systolik lah. Yang 121 ni. So kalau 121 ni kita consider dia normal. So kalau yang lebih pada 140 tak normal. Oh, itu tak normal. Itu tak normal. Jadi itu tinggi. dia berbeza macam kita tanya tadi kan, dia berbeza dari segi jangka umur. Jadi untuk orang yang 40 ke atas, apakah bacaan yang Okey, kalau katakan 40 ke atas tu 140 ke bawah consider okey. Oh, still okey lagi. Still okey. 140 ke bawah ni okey lagi. Saya tak normal ke? Ni dah okey. Okey ni bawah. Awak tenang tengok muka saya. Saya tahu. Mungkinlah. Okey, sekarang Sofia pula cuba. Sebab kita tengok lelaki dan wanita ni berbeza. Dan lelaki umur kita dia 40 lebih, kita 30 lebih kan. Itulah dia. Okey, Sofia dah bersedia? Sebab saya nak bagi satu, saya tak tidur semalam jaga anak sakit. Dia mungkin ada tekanan tu sedikit. Mungkin. Dan tengok menunjukkan kepada para penonton lah. Tapi bagus juga kalau kita sebab apa tu yang saya faham, kekurangan tidur juga antara punca utama hipertensi. Kekurangan tidur atau stres. Keadaan stres tu boleh menyebabkan tekanan darah kita melambung tinggi. Terbalik saya. Terbalik. Tak betul. Tapi apa tu, kita juga kena pantau berat badan. Betul, berat badan dan kita. Juga kolesterol level juga ya. Betul. Okey. Itu adalah salah satu, kalau kita katakan kita gabungkan semua penyakit tu, kita panggil dia metabolic syndrome. Metabolic syndrome. Doktor, saya ni tak tahu saya buat betul ke tidak, doktor. Betul. Betul. Lembut jawab ikatkan abang-abang. Saya takut anak darah orang ni. Okey. Seketat yang boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan sekali lagi. Tekan lagi sekali. Oh, sekarang tak payah guna yang sok. Tak payah. Tak perlu. Ini pun boleh dapat dekat farmasi pun boleh dapat. Okey. Saya menampak sangat jangka umur saya kan yang picit cuk. Oh, itu dah lama. Kita sama Nas. Sama. Kita ada doktor muda lagi. Okey. Kalau kita katakan bacaan kita tak normal, berapa lama kita harus pantau? Sentiasa atau kita kena jadikan kebiasaan? Kita kena jadikan kebiasaan. Apakah bacaan saya? Belum lagi. Ada rasa saya yang nervous. Sini ada rasa duk tak? Sikit. Dia rasa macam berdenyut-denyut dekat situ. Bila dah rasa denyut-denyut tu nak ambil lah. Bismillah. Kita tengok result nanti. Macam Okey, 132. Okey. Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Kita boleh terima yang tu. Untuk wanita 30-an boleh. Boleh. Tapi kalau katakan macam saya kata tadi, kalau bacaan tu lebih 140, kita kena buat sesuatu. Kita kena jumpa doktor. Jadi yang macam katakan kes CPCP atau borderline dia tu, apa nombor yang harus dipantau? Tak, sama. Bacaan dia mesti bawah 140. Kalau CPCP pun dia kena berjumpa kerap dengan doktor dan doktor akan bagi nasihat yang terbaik untuk Okeylah, katakan kita bila test dalam seminggu tu 3 kali dah kena 142, 145. Apa yang kita harus lakukan? Jangan panik Sofia. Okey, apa kita harus lakukan ialah kita jumpa doktor, dapatkan nasihat dan belilah benda ni. Saya rasa affordable, boleh dapatkan dekat farmasi mana-mana saja dan lakukan ujian saringan kendiri setiap hari. Setiap hari ya? Setiap hari. Itulah dia kalau anda di luar sana yang macam takut nak jumpa doktor. Kita ni memang tahu sindrom takut jumpa doktor. Saya faham sangat-sangat, tapi kita boleh lakukan di rumah. Betul. Jadi memang tak ada alasan lagi untuk kita tak indahkan kesihatan kita. Jadi doktor, mungkin kata-kata terakhir daripada doktor. Kata-kata terakhir untuk saya kepada rakyat Malaysia, kita berharap seluruh rakyat Malaysia perlulah mengambil iktibar daripada kita lihat kawan-kawan kita yang dapat komplikasi dari masalah darah tinggi, dari segi masalah serangan jantung, angin ahmar dan sebagainya. Jadi saya harap seluruh rakyat Malaysia lakukanlah ujian saringan kesihatan anda. Lakukan saringan kesihatan anda. Jangan lupa bersenam. Dan kata tak ada masa. Kita kena set masa tu demi kesihatan kita untuk keluarga kita. Untuk Sofia yang anak satu yang rajin berlari memang senang. Tapi saya sebagai ayah anak 3 saya memahami. Tak apa, kita bawa sekali. Kesihatan jadi keutamaan. Betul. Bawa sekali. Bawa sekali budak tu. Baiklah, kita berehat seketika, kita tukar tips untuk bersenam. Dan kita akan kembali selepas ini. Terima kasih doktor.